Assalamualaikum, bersama saya Rashina Irham bersamaan 18 Mei 2022 di Warta Berita Pagi ini di Sabah Hits Online TV. Kita teruskan ke tajuk utama. 4 calon wanita akan bertanding, 8 pendatang asing tanpa izin di Berkas. Seorang lelaki maut terjun bangunan di Tawau. Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Division kelima Infanteri yang diadakan di Dewan Kinabalu, Kem Lokawi pada kemarin telah dihadiri oleh Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor bersama Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar Datuk Haji Mahiruddin untuk memeriahkan lagi majlis berkenaan. Lajnah Ekonomi dan Pembangunan Usahawan PAS Sabah berusaha melahirkan lebih ramai usahawan tempatan yang mampu menghasilkan sos, jam dan minuman daripada buah-buahan. Ada difahamkan Sabah kaya dengan buah-buahan tempatan yang boleh diproses untuk dijadikan produk hiliran. Pengerusi LEPU Abdul Isham Othman berkata, buah-buahan itu boleh dimanfaatkan untuk dipasarkan sebagai produk hiliran daripada pelbagai bentuk. Dan beliau turut menegaskan kursus berkenaan diadakan dengan kerjasama Mardi bagi melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan penduduk tempatan, dan kursus itu akan mendedahkan kepada peserta cara menghasilkan produk daripada buah-buahan tempatan yang boleh dipasarkan kepada orang ramai bagi mencana pendapatan. Serikandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sabah menyatakan sudah mengenal pasti calon wanita untuk bertanding dalam Pilihan Raya Umum ke-15. Kesemua calon berkenaan adalah membabitkan 4 kerusi termasuklah di sebelah utara, pantai timur dan pengalaman Sabah. Difahamkan calon yang dipilih memiliki pengalaman yang sesuai untuk menjadi wakil rakyat di peringkat nasional oleh disebabkan pihaknya mengetahui PRU ini adalah untuk Parlimen. Ketua Serikandi Bersatu Sabah Datuk Aziza Muhammad Dun berkata, calon-calon ini memiliki potensi dan mempunyai sekurang-kurangnya pendidikan di peringkat diploma selain sudah mempunyai pendedahan bukan sahaja dalam bidang politik tetapi juga dalam bentuk kemasyarakatan. Seminar Parti Bersatu Sabah Zon Pantai Barat Utara yang diadakan di sini pada kemarin adalah bertujuan memperkasakan lagi ahli-ahli parti, dan melalui seminar itu, semua ahli PBS dapat memahami lebih mendalam perjuangan PBS serta dapat menangkis tomahan daripada pihak-pihak tertentu demi mempertahankan parti. Pengurusi jawatan kuasa penganjurannya yang juga Ketua PBS bahagian Kundasang Datuk Dr. Joakim Gusalam berkata, khusus bagi Parlimen Ranau, satu jawatan kuasa telah ditubuhkan dan ini boleh dijadikan jentera bagi membantu mana-mana ahli PBS yang akan bertanding. Pihaknya akan menyokong sesiapa sahaja calon yang dibimbing oleh puncuk pimpinan parti sama ada dari PBS ataupun parti komponen Gabungan Rakyat Sabah. Kembali selepas ini. Kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nombor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 994 juta telah dirampas hasil perjuangan bagi mengenai penyelesaian isu kedatangan tanpa izin. Bertemu kembali. 8 pendatang asing tanpa izin yang menyusup masuk ke daerah ini berjaya ditahan tim Quick Reaction Force dalam operasi di Kampung Titingan Tawau di sini pada kemarin. Dalam kejadian kira-kira jam 4.15 petang itu, kesemua parti berusia lingkungan 2 hingga 40 tahun itu mengakui berasal dari Pulau Sebatik, Indonesia dan masuk ke Sabah untuk kembali bekerja selepas bercuti melawat keluarga di negara jiran berkenaan. Bahagian Hal Ehwal Awam Angkatan Tugas Bersama 2 berkata hasil tangkapan ini adalah sumber pengesanan kehadiran sebuah bot laju mencurigakan yang menurunkan seramai 8 individu bersama barangan persendirian secara berkumpulan di kampung tersebut.
Sudah tiba masanya Sabah mempunyai sistem panggilan kecemasan sendiri bagi memastikan keselamatan masyarakat awam lebih terjamin. Hal ini bertujuan memastikan Sabah memiliki sistem panggilan kecemasan sendiri agar tindakan pantas dan proaktif daripada agensi keselamatan berkaitan dapat memastikan nyawa rakyat diselamatkan. Timbalan Pesuruhjaya PAS Sabah, Sahar Abdul Majid berkata, jika pusat panggilan kecemasan ini diwujudkan di Sabah bagi mengurangkan birokrasi panggilan kecemasan dari warga Sabah yang mana ketika ini terpaksa melalui pusat panggilan MERS 999 di Kuala Lumpur, Melaka atau Kuching sebelum disambungkan ke unit keselamatan dan agensi berkaitan di negeri ini. Beliau menegaskan bahawa Kementerian Telekomunikasi dan Multimedia perlu memastikan sistem rangkaian telekomunikasi di seluruh Sabah dapat dibangunkan dengan segera. Kembali selepas ini. Kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nombor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 994 juta telah dirampas hasil perjuangan bagi mengenai penyelesaian isu kedatangan tanpa izin KL. Pada kali ini demikian Bertemu kembali. Seorang lelaki maut selepas dikatakan terjun dari tingkat 1 sebuah bangunan bagi mengelakkan diperiksa oleh pihak polis yang melakukan serbuan ke atas sebuah pusat hiburan di sini pada kemarin. Dalam kejadian kira-kira jam 1 pagi, lelaki warga asing berusia 23 tahun yang ditemui cedera parah itu disahkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Tawau. Ketua Polis Tawau, Asisten Komisioner Jasmine Husin berkata, kesemua suspek ditahan selepas dipercayai masuk dan tinggal di negara ini tanpa dokumen diri yang sah. Selain pasukan serbuan turut merampas beberapa peralatan elektronik di pusat hiburan berkenaan, dan kes disiasat mengikut Seksyen 3 Ordinan Hiburan Awam 1958 dan Seksyen 56-1 Akta Immigration 1959 atau 1963. Sekian dulu edisi pagi untuk hari ini. Saya Reshna Irham melaporkan berita terkini di Sabah Hits Online TV.